Boleh ya? Baik, terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Dipertua kerana telah memberikan peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan 2024. Tapi sebelum ini saya nak mula dengan melahirkan perasaan gerun terhadap serangan udara ke atas sebuah hospital di Gaza. Semalam yang menyebabkan 500 pesakit dan orang awam Gaza maut. Kejadian menyayat hati ini melampaui batas kemanusiaan dan harus dikecam oleh semua tanpa kira kaum dan agama. Lebih 3,000 rakyat Gaza sudah terbunuh berbanding dengan 1,300 rakyat Israel. Rejim Israel tidak boleh elak daripada tanggungjawab ke atas serangan maut ke atas sebuah hospital yang harus menjadi tempat perlindungan awam yang bebas daripada kezaliman peperangan. Sekali lagi, genjatan senjata harus diadakan dengan segera. Tetapi kita tahu bahawa Israel ingin berbuat demikian selagi mendapat sokongan kuat daripada Amerika Syarikat dan ahli bersekutunya di Kesatuan Eropah. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu nampaknya tidak bermaya langsung dalam menghalang pembunuhan besar-besaran atau genosid yang berlaku ini. Saya nasyurkan agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang dihormati di peringkat antarabangsa mencarangkan kuasa besar lain seperti negara China dan Rusia untuk menganjurkan satu sidang kemuncak menuntut gencatan senjata dan menentang penibatan Amerika Syarikat dan ahli bersekutunya dalam kebelut ini. Oleh kerana Rusia terlibat dalam peperangan di Ukraine, mungkin negara China yang menyokong tuntutan Palestin untuk menubuhkan negara sendiri mereka lebih sesuai menjadi penganjur. Sekurang-kurangnya kehadiran sebilangan basah negara dalam sidang kemuncak ini akan memberikan petanda kepada Amerika Syarikat bahawa kali ini lain. Kali ini lain kerana Amerika Syarikat menentang satu dunia melihat pembunuhan beramai-ramai di Gaza. Berbalik kepada Muhammad Bagan minta pencerahan sikit. Sikit je. Setengah minit. Nak sebut kafir mengkafir lagi? Tak ada. Tak payah sebut. Sebab memang dah jelas. Ya Muhammad. Macam Apa ni? Tarik balik lah. Tak apa bagi lalu aja. Inilah yang saya maksudkan. Ya Muhammad, Jelutong duduk diam. Duduk. Apa pandangan Bengkalan Yang Berhormat terhadap Jangan biadab. terhadap negara di rantau Asia ini ada yang menyatakan sokongan terbuka kepada Zionis Israel dalam pembantaian kepada orang Palestin. Dan setujukah Yang Berhormat kalau parti Yang Berhormat sendiri selain daripada berbahas, menyokong, menyertai demo, parti DAP buat satu kenyataan bertulis untuk menentang kezaliman Zionis Israel ini? Sir, itu Yang Berhormat Pengkalan Cepa ni tak ikut apa yang berlaku. Kerana Yang Berhormat Ipoh Timur sendiri seperti musuh kepada Yang Berhormat Pengkalan Cepa telah berkali-kali mewakili parti untuk menyatakan pendirian. Maksud saya kenyataan rasmi. Kenyataan rasmi berbeza Perumahan dan dengan ucapan begini. Di mana Jangan sangka jahat. Hadir press conference dia pun hadir. Tapi anda tak ikut, hanya lihat kafir Saya saja. ikut dan saya telah sebut mengiktiraf. Tetapi ada tak kenyataan rasmi? Di sini Kenyataan jadi rasmi. Penggalan Itu soalan cepat, saya. sila Stick duduk. kepada question. Saya boleh hantar itu klip lah. Kalau tak tahu boleh hantar klip. Minta Yang Berhormat Ipoh Timur hantar Yang klip. Berhormat ni kepada faham soalan ke tak? orang ini. Saya kata kenyataan Saya rasmi. rasa, janganlah main politik. Jangan bagi floor dekat dia lah. Isu kemanusiaan Gaza. Kita mengambil pendirian, mengecam apa yang berlaku. Sudah buat banyak kenyataan. Mengapa tak mainkan politik dalam perkara ini? Jangan pertikaikan keikhlasan kita untuk menentang genosid yang berlaku. Inilah pemikiran kolot daripada parti lawan. Bila kita 36-6 menentang, dia sudah. pun nak mempertikaikan Bagan boleh bagi perkara ini. 36-6. Ini sudah lebih ini, melampaui. 36 peraturan mesyuarat. 36 apa? Apa Sangkaan lagi? jahat. Sang jahat apa? Ini pemikiran kolot. Saya tadi Kita menentang Berhormat, dia pun bagi nak peluang, pertikaikan. bagi dia Ini duduk sudah dulu. lebih. Saya bertanya dengan lunak apa pandangan Yang Berhormat Bagan terhadap negara di rantau Asia ini ada yang menyokong dengan statement terbuka terhadap Israel. Dan saya menyatakan setujukah Yang Berhormat untuk DAP juga buat kenyataan sebagaimana parti kami.
Itu Kita saja dah buat soalan saya. Mengapa kenyataan. dituduh? Kita kolot dan dah buat sebagainya. Ini kenyataan. sangkaan Hanya jahat. anda tak nampak saja, hanya nampak kafir-mengkafir saja. Itu yang jadi susah. Ya. Ini lagi Saya sila Yang Berhormat Bagan sila teruskan perbahasan. Dan yang lain jangan kacau. Ini banyak kacau ya. Perintah tetap Bagan boleh bagi laluan. Perintah tetap 36 10C. Mana-mana ahli tidak boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati atau bermusuh-musuhan di antara satu kaum dengan satu kaum yang lain di Malaysia. Dan untuk kita supaya semua rakyat Malaysia boleh bersatu padu menyokong isu Palestin, kita haruslah janganlah panggil orang lain kafir supaya kita boleh bersatu dalam isu ini. Dan saya mintalah kita dapat nasihat daripada pertubuhan Islam terbesar Indonesia iaitu Nahdlatul Ulama sejak tahun 2019 telah mohon supaya orang Islam jangan panggil orang bukan Islam kafir supaya kita dapat bersatu padu. Terima kasih. Yang Berhormat Berluas, itu sudah timbalan speaker buat ruling sebentar tadi. Jangan bangkitkan sekarang. Saya minta Yang Berhormat Bagan teruskan, yang lain sila Dia tak buat duduk. ruling tentang kafir mengkafir. Teruskan perbahasan. Saya kesal lah bila kita nak menyokong Gaza dan juga menentang Israel pun ada pihak yang nak kacau. Tak lihat kenyataan yang kita keluarkan sebelum ini. Ini yang mereka yang hilang akal macam itu. Berbalik kepada belanjawan 2024. Dalam keadaan ekonomi global yang tidak menentu, pertumbuhan ekonomi dan kos sara hidup yang meningkat merupakan cabaran utama. Dengan peperangan di Timur Tengah, ia telah meningkatkan kemungkinan pertumbuhan ekonomi sedunia akan jatuh meruduk dan harga minyak dan komoditi naik melambung tinggi. Pertumbuhan ekonomi tahun ini dijangka tidak dapat mencapai sasaran 4% untuk 2023 dan sasaran 5% untuk 2024. Oleh itu, Belanjawan 2024 telah berusaha untuk menangani cabaran ini dengan memberikan fokus kepada belanjawan yang meningkat kepada 394 bilion berbanding dengan 388 bilion pada Belanjawan 2023 dengan perbelanjaan pembangunan sebanyak 90 bilion berbanding dengan 99 bilion bagi Belanjawan 2023. Saya ingin tahu berapakah bayaran balik hutang daripada pinjaman skandal 1MDB pada tahun-tahun 2022, 2023 dan 2024 yang datangnya daripada perbelanjaan pembangunan. Peningkatan belanjawan ini penting untuk menjaminkan pertumbuhan ekonomi yang mampan termasuk menambahkan subsidi dan bantuan yang telah pun dilakukan oleh Belanjawan 2024. Sebarang cadangan pelaksanaan cukai baru harus ditangguhkan kerana cabaran-cabaran ekonomi yang tidak menentu ini. Khususnya cukai keuntungan modal 10% ke atas keuntungan daripada penjualan syarikat yang tidak disenaraikan dalam Bursa Malaysia. Ini akan menimbulkan keresahan bahawa cukai ini akan diperluaskan kepada semua syarikat Bursa Malaysia. Sekurang-kurangnya dalam perkiraan keuntungan hasil, tetapkan nilai buku atau book value yang bukanlah berdasarkan kos sejarah atau historical cost. Kenaikan cukai perkhidmatan daripada 6 ke 8% dan perluasan skop kepada logistik, pembrokeran dan karaoke telah menimbulkan keresahan di kalangan industri besar, khususnya tentang logistik akan menambahkan kos barangan asas dan juga menaikkan kos sara hidup. Oleh itu, kita harap perkara ini boleh ditimbangkan supaya tidak dikenakan untuk tahun ini ataupun dilambatkan. Kerana bila kita sebut tentang logistik, ia ada kesan besar. Dan pada masa yang sama, kita harap bahawa kalau dinaikkan cukai perkhidmatan kepada 8%, ini akan menambahkan pandangan bahawa mungkin GST akan lebih rendah
kerana bukan 8% tapi 6%. Oleh sebab itu, kita memohon merayu perkara ini dapat dipertimbangkan semula. Bagan, boleh sikit? Kalau kafir Berkaitan- mengkafir tak, tak bagi tak. oh. Berkaitan dengan... Jangan kafir mengkafir di sini oh. Tak Bagan. Belum. Saya ingin menyentuh, terima kasih Yang Berhormat Bagan, berkaitan dengan SST tadi ya, logistik. Jadi kalau kita lihat, ramai yang di luar sana menganggap bahawa kenaikan 2% itu tak memberi kesan kepada inflasi. Dan saya sentuh perkara ini dalam ucapan saya sebelum ini, bahawa kerisauan kita adalah berkaitan dengan logistik. Daripada kosong sekarang ini menjadi 8%. Ya, dia akan mempunyai multiplier effect dalam ekonomi itu sendiri. Jadi saya rasa satu poin yang kita semua boleh bersetuju untuk kita lihat, sekurang-kurangnya kerajaan kena jelaskan bagaimana kalau nak teruskan juga, bagaimana nak menangani perkara ini supaya rakyat tidak terkesan. Terima kasih. Itulah sebabnya saya bangkit, kerana ini adalah perkara yang menimbulkan keresahan di kalangan industri. Dan sungguh pun kita dalam kerajaan, kita nak sampaikan pandangan mereka kepada kerajaan. Dan saya percaya kerajaan akan mempertimbangkannya, khususnya tentang logistik. Oleh sebab itu, kita memohonlah merayu bahawa perkara ini dipertimbangkan. Kalau nak dikenakan, saya rasa dalam keadaan di mana dunia ini menghadapi peperangan, perkara ini boleh dilewatkan. Dan bukanlah dikenakan sekarang. Kini banyak industri kecil dan sederhana perlukan bantuan segera kerana menghadapi masalah harga import tinggi kerana nilai ringgit yang rendah berbanding dolar Amerika Syarikat, ekoran pergolakan dan peperangan di dunia. Juga kos sara hidup yang tinggi, tempahan pembelian di kilang yang menurun, indeks pengeluaran industri telah turun 0.3% pada bulan Ogos berbanding peningkatan 0.7% pada bulan Julai tahun ini. Oleh itu adalah perlu kerana masalah aliran dana yang tidak mencukupi. Kita harap bahawa bantuan sampai kepada mereka dengan cepat. Janganlah kerana birokrasi lambat, akhirnya mereka terpaksa pergi cari alok. Dan saya juga tanya, adakah cukai untuk industri IKS tetap pada 5% untuk keuntungan bercukai pertama RM150,000? Adakah ia dikekalkan? Bolehkah pihak IKS dikenakan keuntungan bercukai pertama sebanyak RM1 juta pada tahap 15% juga? Bukan hanya kepada tahap RM150,000 untuk cukai, untuk keuntungan bercukai, tetapi untuk RM1 juta. Kerana sekarang IKS memang menghadapi cabaran yang amat tinggi dan kita harap bantuan segera diberikan, termasuk juga penurunan cukai untuk IKS. Sektor perkhidmatan adalah sebanyak RM82.4 bilion untuk 6 bulan pertama tahun ini. Merupakan punca utama atau 62% daripada keseluruhan pelaburan yang diluluskan sebanyak RM132.6 bilion untuk tahun 2023. Zon kewangan khas boleh memakin perkembangan sektor perkhidmatan yang pesat. Di sini saya ingin meminta sekali lagi agar Yang Berhormat dapat mempertimbangkan satu zon kewangan khas di Pulau Pinang, sama seperti yang didirikan untuk Johor Bahru. Kalau boleh, satu untuk selatan, satu untuk utara. Dan saya rasa ini penting kerana sekiranya Pulau Pinang yang sekarang membangun pesat dari segi industri pembuatan, tapi perlunya ada satu industri sektor perkhidmatan yang dapat saya rasa menjadi pemangkin ekonomi untuk Pulau Pinang. Kalau tidak, saya bimbang pelaburan akan menurun kerana kekurangan tanah dan sebagainya. So kalau sekiranya satu zon kewangan khas dapat didirikan, ia bukan sahaja akan memberikan manfaat kepada Pulau Pinang, tetapi juga negeri-negeri berjiran, termasuk Perlis, Kedah dan juga negeri Perak. Dan dengan syarat-syarat yang ada, Pulau Pinang memang dapat menyokong zon kewangan khas serupa ini yang akan memberikan manfaat kepada negara Malaysia. Saya nak merujuk balik sebelum masa habis kepada kawasan saya tentang keperluan 6 projek infrastruktur utama dalam kawasan Parlimen Bagan. Di antaranya ialah peruntukan 2.63 juta untuk perbaikan berkala bukan pavement dalam
bagan, juga perputaran 3.65 juta ringgit untuk perbaikan berkala pavement. Tadi ialah bukan pavement. Ketiga, anggaran kos rancangan tempatan banjir Sungai Niok sebanyak 54.5 juta ringgit. Keempat, rancangan tempatan banjir Mat Manding sebanyak 7 juta ringgit. Dan kelima, anggaran kos rancangan tempatan banjir Tok Sani sebanyak 20.2 juta ringgit. Dan keenam, anggaran kos rancangan tempatan banjir Sungai Pride sebanyak 5 juta ringgit. Saya tak mau berikan butiran terperinci, saya akan berikan secara bertulis kepada pihak kementerian dan harap bahawa perkara ini akan dapat diberikan perhatian yang sewajarnya. Puan Yang Dipertua, saya juga ingin mengalu-alukan peruntukan sebanyak 1.9 juta ringgit untuk sektor Kementerian Pendidikan. Sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan mendapat peruntukan yang paling besar sebanyak 59 bilion ringgit. Dan di sini saya ingin meminta bahawa sekolah-sekolah vernacular boleh diberikan perhatian. Saya lihat di sini grant RM20,000 diberikan kepada sekolah agama. Bolehkah satu jumlah yang sama diberikan kepada semua sekolah vernacular selain daripada itu sekolah itu perbelanjaan pembangunan? Kerana grant dan itu perbelanjaan pembangunan adalah lain. Dan juga harap bahawa perbelanjaan pembangunan untuk sekolah-sekolah vernacular boleh ditambah. Kerana saya perhatikan di sini apabila RM70,000 diberikan kepada sekolah-sekolah untuk menambah baik dan juga memperbaiki tandas, sekolah vernacular tidak diberikan wang untuk jumlah ini. Dan saya harap pada tahun depan apabila RM150 juta diperuntukkan untuk memperbaiki tandas di sekolah-sekolah, bahawa sekolah-sekolah vernacular boleh diberikan perhatian. Kalau bukan RM70,000 untuk tahun depan, sekurang-kurangnya RM50,000 setiap sekolah vernacular di Malaysia. Saya harap perkara ini boleh diberikan perhatian. Pada masa yang sama, apabila kita lihat tentang jumlah 1.9 bilion yang telah diberikan untuk JAKIM, pembangunan Islam, memang parti DAP tidak menentangnya. Dan kita harap bahawa jumlah untuk RIBI, iaitu untuk rumah ibadat bukan Islam, pun boleh diberikan perhatian yang sewajarnya. Bolehkah kerajaan memberikan peruntukan sebanyak RM100 juta, iaitu sampai pun 5% daripada apa yang diberikan untuk pembangunan Islam. Sekarang RM50 juta, bolehkah ia ditambah kepada RM100 juta? Saya rasa dalam aspek ini pihak pembangkang pun tidak akan menentang. Kerana inilah satu jumlah yang bukan besar, tapi akan menunjukkan bahawa memang bukan sahaja Islam adalah agama persekutuan, tapi negara-negara lain bebas beragama dan juga mempunyai hak yang dihormati oleh kerajaan Malaysia. Saya harap perkara ini boleh dinaikkan RM100 juta yang tak sampai 5% daripada apa yang diberikan untuk pembangunan Islam. Saya lihat itu Idam Mahkota pun mengangguk-angguk kepala setuju juga. Okey, baik. Dan di sini saya harap bahawa ekonomi hijau atau carbon tax ini yang telah pun di-showkan, saya harap bahawa pihak kerajaan boleh berikan tumpuan kepada circular economy. Ini adalah lain daripada apa yang telah diberikan selama ini, tapi kerana perkara ini agak besar, bukan mudah untuk saya cakap dalam masa berapa minit, tapi secara ringkas harap boleh diberikan perhatian untuk usaha ini. Nah, sebelum saya pergi kepada itu carbon tax, saya ingin bertanyakan tentang isu beras. Ini satu isu yang agak besar. Sungguh pun ada banyak tindakan diambil ke atas pengedar dan juga pengusaha beras yang mencampuri beras tempatan dengan beras import. Adakah ini menjadi satu amalan untuk semua pengusaha-pengusaha, termasuk Bernas? Saya difahamkan Bernas pun ada melakukan perkara seperti ini. Kalau ini benar, bolehkah saya dapat keterangan daripada pihak kerajaan? Adakah Bernas juga terlibat dalam kegiatan sedemikian? Kerana kalau ini berlaku untuk semua dalam industri, ini bukan hanya 1-2 tapi menjadi amalan
sejagat daripada industri itu. Saya pun tak tahu mengapa Yang Berhormat Arau mengangguk kepala. Tapi dia faham. Okey, right. Saya di sini saya juga ingin menimbulkan perkara tentang My Airline. My Airline ini satu masalah yang telah menjejaskan 120,000 pembeli tiket yang telah menembah tiket sebanyak 20 juta ringgit. Saya harap dan saya ingin memuji Yang Berhormat Menteri Pengangkutan kerana telah mengambil tindakan tegas. Dan kita harap bahawa keutamaan diberikan untuk membolehkan wang yang telah pun ditempah ini dikembalikan dengan segera. Supaya refund ini boleh sampai kepada mereka yang perlukannya. Bukan dah dilambat-lambatkan. Dan saya harap MEFCOM dan perkara ini boleh jelaskan mengapa lesen diberikan kepada My Airline bila ia memang tidak ada satu asas kewangan yang kukuh. Macam mana boleh diluluskan oleh kerajaan lama. Ini saya harap boleh dapat satu penjelasan oleh pihak kerajaan. Dan satu lagi ialah tentang tindakan. Ya, saya nak landing. Satu lagi, saya tak ada masa. Tak ada masa. Satu lagi ialah tentang tindakan polis ke atas satu Yang Berhormat Arau. Rebirth, Reformasi, duduk. Resistance and Hope in New Malaysia. Bila penulis buku Kian Wong telah pun ditahan. Bolehkah saya dapat tahu apakah sebab tentang tahanan yang dijalankan ke atas beliau dan tindakan yang diambil ke atas buku ini yang telah pun diterbitkan 3-4 tahun yang dulu. Kerana ini telah menimbulkan banyak perasaan tidak puas hati di kalangan NGO dan juga masyarakat madani. Ya, point of order. Yang Berhormat Point of order mana? 351. Kenapa? Yang Berhormat pakai peranti tu, besok boleh tak saya pakai peranti ni untuk sebarkan Itu bukan live ucapan saya streaming. promo. Dia pakai peranti. Saya bukan live streaming, saya hanya baca daripada apa yang Saya pun nak baca tulis. tapi kadang-kadang terjadi live. Arau. Jadi Jangan terima kasih kacau, Arau. Yang Berhormat telah Ini saya Yang dah Berhormat ambil Arau nakal lah. ucapan Yang Berhormat Ini pada- Yang Berhormat Arau nakal lah. Ya. Saya Ucapan tak Yang buat Berhormat live ni- streaming. ni ucapan- Saya baca dan apa ucapan yang saya Berhormat tulis. hari ini bagus. Cukup, Sebab Yang Berhormat cukup, tegur Arau. kerajaan. Itu ya, nak bagus. Tapi perkataan kafir, mengkafir dan juga daripada Indonesia tu, saya akan ulaskan nanti. Apa live streaming jadi? Tak sebut kafir mengkafir. Itu saya puji. Tapi nasihatkan kepada rakan-rakan lain. Jangan kafir mengkafir. Ini tak baik. Tak Yang betul. Berhormat Bagan, masa sudah tamat. Ya, Saya nak landing. Saya nak landing. Yang Terima Berhormat, kasih. ini DAP Yang Berhormat Arau, jangan kacau lagi. Sila duduk. Tak, dia Saya nak panggil landing. Chan, dia ketua parti Yang Berhormat. Ya, DAP jadi sila nama duduk, DAP. Arau. Ya? Lagipun dia bakal ketua Menteri Pulau Pinang. Ya, tak apalah. Kalau anda syok lah. Syok sendiri tak apa. Bagan, sila Akhirnya Yang gulung. Berhormat Datuk Puan Yang Ketua, saya ingin menyokong Belanjawan 2024 dengan harapan bahawa pihak kerajaan boleh memastikan bahawa semua program yang dijalankan dapatlah dilaksanakan dengan cepat supaya ia dapat sampai kepada rakyat. Kerana ini menjadi masalah utama. Apabila sebarang rancangan ini lewat dan kita tahu bahawa dalam itu sistem itu kewangan perlunya untuk tutup akaun pada masa yang awal. Nah, saya bagi contoh, kerana sebagai ahli parlimen, kita terpaksa tutup akaun pada bulan 9, akhirnya lanjutkan kepada bulan 10. Tapi takkan bila kita terpaksa tutup akaun pada bulan 10, 2 bulan kita tak boleh buat apa-apa. Rakyat tak boleh tunggu. So kita harap perkara ini boleh diberikan pertimbangan supaya yang penting ialah wang itu sampai kepada rakyat, jangan ada sebarang kelewatan dan kelambatan. Dan akhirnya kami percaya bahawa Belanjawan 2024 akan membolehkan Malaysia mencapai hasrat dan juga sasaran mereka menjadi di antara negara yang disanjungi di pentas dunia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Saya baca